Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua ahli PPM di mana jua anda berada. Didoakan kepada anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk mendengarkan sesi taklimat berkenaan dengan Perlembagaan Persatuan Pustakawan Malaysia. Program ini dijayakan bersama-sama Jawatankuasa Kecil, Kajian Semula Perlembagaan Persatuan Pustakawan Malaysia Pindaan 1998, Jawatankuasa Latihan dan Jawatankuasa Perantarabahasaan PPM. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Muhammad Fazamil Hamzah. Saya merupakan Naib Presiden 2 PPM dan juga merupakan Persatuan Pustakawan Kanan dari Perpustakaan Universiti Melaya. Saya akan menjadi moderator anda untuk sesi webinar kita pada pagi ini. Saya turut dibantu oleh Puan Hasyiati daripada UMK, daripada tim teknikal. Jika ada apa-apa pertanyaan ataupun sebarang maklum balas lanjut berkenaan dengan sesi kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tulis di ruang chat kami dan insya-Allah saya akan bacakan dan Puan Hasyiati akan turut ketengahkan soalan-soalan tersebut. Okey. Bersama-sama saya pada pagi ini kita menjemput Dr. Nur Ezan Hazi Cik Nasir, mantan Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia dan juga merupakan orang kuat Jawatankuasa Perlembagaan Persatuan. Bersama-sama kami juga Puan Ratnawati Sari, Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Melaya. Sepatah dua kata daripada panel kita sebelum kita mulakan webinar pada pagi ini. Kita mulakan dengan Dr. Ezan. Assalamualaikum semua, selamat pagi dan saya rasa tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya dan saya harap ramai yang akan menonton sesi ini sebab ini akan memberi kita asas kepada bagaimana perlembagaan kita bagaimana sesebuah pertubuhan atau persatuan itu berjalan berlandaskan perlembagaan. Betul. Puan Ratna, any sepatah dua kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang dapat bersama-sama kami pagi ini. Saya berharap perkongsian ini dapat memberi maklumat yang secukupnya kepada semua ahli-ahli Persatuan Pustakawan Malaysia. InsyaAllah doakan kami dapat memberikan penjelasan yang terbaik dan menjawab sekiranya ada sebarang pertanyaan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin juga dari saya. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Sebelum kita mulakan sesi webinar kita pada pagi ini, mari kita hayati sedikitlah maksud perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tubuh ataupun asas sesebuah kerajaan ataupun persatuan ataupun institusi. Perlembagaan merupakan satu koleksi atau dokumen untuk menggariskan institusi-institusi kerajaan ataupun persatuan ataupun institusi tersebut, hak-hak rakyat, hak-hak ahli persatuan serta had dan tanggungjawab kepada mereka. Pada dasarnya, perlembagaan terbahagi kepada dua, perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Taklimat perlembagaan ini amat penting bagi memastikan ahli lebih faham dengan perlembagaan terkini jika kita mengalami apa-apa isu-isu berkaitan. Contohnya, kita akan membuat pilihan raya. So, dengan adanya perlembagaan, kita tahu apakah hak kita sebagai ahli. Bagaimanakah ingin mencalonkan seseorang untuk menjadi ahli majlis. Dan perlembagaan juga ada menyatakan jenis-jenis keahlian ataupun cara untuk menjadi ahli. So, saya harap dengan adanya taklimat perlembagaan ini, tuan-tuan dan puan-puan semua dapat lebih cakna dengan keperluan perlembagaan yang kita perlu perhalusi bersama-sama. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, semua soalan boleh ditulis di ruang komen di Facebook. Saya dan tim teknikal akan cuba sedaya upaya untuk membaca ruang komen tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akan mulakan sesi taklimat kita dengan perbincangan berkenaan dengan perlembagaan bersama satu pembentangan dari Dr. Ezan. Dr. Ezan, the mic is yours. Hasyiati boleh sediakan slide Dr. Ezan?
Assalamualaikum semua. Okey, saya akan mulakan webinar pagi ini dengan memberi sedikit pengenalan mengenai perlembagaan PPM dan yang saya sediakan. Yang ini adalah hasil daripada saya dan juga Puan Rana. Just a background to what we are doing. Next, Hayati. Latar belakang ya. Seperti sedia maklum, PPM telah ditubuhkan dalam tahun pada 6 Jun 1955 dan kita didaftarkan sebagai Malayan Library Group ataupun MLG di Registrar of Society Singapura. Dan pada ketika itu saya menjangkakan bahawa kita sudah ada perlembagaan sebab bila kita ingin mendaftar sesuatu pertubuhan perlu ada pendaftaran tetapi perlu ada perlembagaan, tapi pada masa kini saya masih tak berupaya untuk trace back ya the original constitution. Mungkin kita perlu pergi ke Singapura sebab NUS sebab itulah tempat lahirnya PPM. Dan terdapat beberapa perubahan nama mengikut sejarah penubuhan Malaysia sebab bila kita jadi Tanah Melayu, kita tukar ke Malaysia, Singapura keluar, berlaku beberapa perubahan nama. So pada Mesyuarat Agung tahunan 1958, kita tukar nama daripada MLG, Malayan Library Group, pada Persatuan Perpustakaan Tanah Melayu dan Singapura. Okay. Dan pada ketika itu, pertubuhan ini atau persatuan ini tidak boleh didaftarkan di ROS Singapura ataupun di ROS Tanah Melayu ketika itu kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak boleh mendaftar mana-mana pertubuhan atau persatuan yang merangkumi dua daerah ini iaitu Tanah Melayu dan Singapura. So they cannot do that. So again persoalannya, adakah perlembagaan ketiga itu? Dan saya mengandaikan juga mesti ada perlembagaan sebab untuk mendaftar dengan ROS ataupun pendaftar pertubuhan ataupun Registrar of Societies sama ada di Singapura ataupun di Tanah Melayu, kita perlu ada perlembagaan. Next, Yati. Okey, so pada 27 Februari 1960, satu mesyuarat agung luar biasa telah diadakan bagi Persatuan Perpustakaan Tanah Melayu dan Singapura. Dan secara resminya Persatuan Perpustakaan Tanah Melayu dan Singapura dibubarkan sebab tak boleh daftarkan, jadi dibubarkan. Dan dia tubuhkan, pada ketika itu mereka menubuhkan dua persatuan yang berlainan. Satu adalah Persatuan Perpustakaan Persekutuan Tanah Melayu dan satu adalah Library Association of Singapore. Satunya didaftarkan di Kuala Lumpur dan satunya didaftarkan di Singapura. Dan pada 1963, seperti kita semua sedia maklum, ada bibit-bibit separation of Singapore daripada Tanah Melayu dan kita bentuk ketika itu, kita tukar nama kita daripada Persatuan Perpustakaan Persekutuan Tanah Melayu kepada Persatuan Perpustakaan Malaysia. Okay. Masih kita, itu pertama kali kita guna PPM, tapi PPM tu adalah perpustakaan. Dan kita dikenali sebagai Library Association of Malaysia dan Singapura menggunakan nama Library Association of Singapore. So dalam tahun 1998, Persatuan Perpustakaan Malaysia telah mengadakan mesyuarat dan mereka menyatakan bahawa ada persetujuan ataupun ada kata putus untuk kita tukar nama daripada perpustakaan kepada pustakawan. Jadi pada 1998 kita secara rasminya dikenali sebagai Persatuan Pustakawan Malaysia atau PPM dan equivalent Englishnya adalah Librarians Association of Malaysia. Ya, Singapura masih kekal hingga hari ini sebagai Library Association of Singapore. Dan ini membawa kepada pindaan perlembagaan. Jadi pada 1998 kita telah pindah perlembagaan dan itulah perlembagaan yang kita guna pakai sehingga ada pindaan baru-baru ini. Next, Yati. So dari masa ke masa kita memang ada pindaan-pindaan kecil, kita ada tukar alamat, benda-benda yang kecil saja sebab kita rasa bahawa perlembagaan perlu reflect apa yang berlaku pada keadaan semasa. Tetapi pada tahun 2019, pendaftar pertubuhan atau Registrar of Societies di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia telah menyatakan bahawa kita perlu ubah ataupun pindah perlembagaan kita mengikut template yang telah disediakan oleh ROS, ya, Registrar of Societies.
Jadi template ni, kalau kita ikut template ni, jadi senang lah. Bila kita dah ikut template ni, semua perlembagaan kita boleh akses online. Macam Puan Ratna kata dulu, masa Puan Ratna menjadi setiausaha pada PPM, susah kita nak, setiap kali kita minta ROS untuk tengok perlembagaan, dia kata, oh you all ni sebab perlembagaan you all tak ikut template, jadi you all kena minta dengan ROS setiap kali. Padahalnya kalau kita dah ada ikut template ROS, kita boleh dapat online sebab dia akan letak online. So bagi menyediakan ataupun melengkapkan template yang diberikan oleh ROS, kita telah menubuhkan, PPM telah menubuhkan satu jawatankuasa kecil yang diketuai oleh Presiden ketika itu adalah Datuk Nafisah. Dan next Yati. Ini dia, pada 16 November 2019 kita telah tubuhkan satu jawatankuasa kecil yang dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Kajian Semula Perlembagaan PPM Pindaan 1998. Jadi pengerusinya adalah Presiden ketika itu, Datuk Nafisah, saya selaku setiausaha, dan kita ada Puan Hasnita, Naib Presiden 1, Puan Chin, Naib Presiden 2, Dr. Kasia sebagai selaku Kesetiausaha Kehormat, kita ada Puan Waya selaku bendahari, dan kita ada Samsia Abu Bakar sebagai ahli majlis, dan kita juga jemput Puan Ratna memandangkan beliau ada pengalaman legal dan beliau adalah pengerusi Jawatankuasa Kumpulan Perpustakaan Undang-Undang. Jadi kami telah duduk bersama. Ini adalah kita ada lunch ya sebelum mesyuarat pertama. Mesyuarat pertama kami diadakan di UM dan seterusnya kita adakan mesyuarat di UKM. Next Yati. Dan kita telah pindah, kita tak pindah secara major, kita tak buat pindaan secara menyeluruh. Apa yang kita buat adalah daripada perlembagaan PPM yang asal, kita transfer, kita pindahkan bahagian-bahagian yang berkaitan kepada dalam template ROS. Bagi bahagian-bahagian yang tak ada dalam template ROS, contohnya seperti dalam template ROS kita tak ada perjalanan pilihan raya. Jadi benda-benda yang tak ada dalam template ROS kita tak buang, kita asingkan dan kita akan terbitkan dia sebagai garis panduan sebab kita rasa perkara-perkara ini perlu sebab garis panduan ini akan memberi kita penerangan lebih bagaimana kita hendak jalankan pilihan raya. Sebab dalam perlembagaan saya rasa tidak dinyatakan bahawa kita perlu melantik pegawai pilihan raya. Tapi sebenarnya kita perlu. Jadi yang itu kita telah asingkan dan kita akan masukkan dalam garis panduan. Dan draft perlembagaan kita ambil masa saya rasa lebih kurang setahun kot. Masa tu kita dalam masa PKP kan. Jadi banyak benda yang kita buat online. So draft perlembagaan telah dipinda dan alhamdulillah masa AGM tahun 2019-2020 pada 25 Julai 2020 kita boleh buat secara fizikal dan kita telah membentangkan draft perlembagaan, saya telah bentangkan dan juga ahli jawatankuasa telah memberi sokongan dan ianya diterima sebulat suara dengan beberapa pindaan. Pindaan tu adalah kepada, saya rasa kalau Puan Ratna boleh betulkan saya nanti, lebih kepada kelayakan keahlian dan juga kepada yuran. Okay. Dan sepanjang 2020, setiausaha sekarang, PPM sekarang, Encik Wan Mazli dari Pustaka Sarawak telah berurusan dengan ROS untuk murnikan. Kita hantar, dia pulang balik, kita hantar, dia pulang balik. Saya rasa 5 kali kot. 5 kali kita ding-dong dengan dia sebab dia memang ada benda-benda yang kita nak juga masukkan tapi ROS kata tak boleh sebab dia tak mengikut template. Tapi somehow ada kita masih boleh masukkan apa yang ini adalah lebih kepada perlantikan ahli majlis. Sebab kita ada benda-benda yang kita nak kekalkan tapi ROS kata kalau mengikut template tak perlu sebab template ROS sangat jelas. Tapi somehow ada kita manage to nego dengan ROS bahawa ada sesetengah perkara itu kita perlu ada untuk memberi erti yang lebih jelas kepada cara lantikan dibuat. Mereka agak concern dengan jumlah ahli majlis yang kita ada dan pelantikan setiausaha ya sebab kita setiausaha kita tak mengadakan pilihan raya untuk setiausaha. Kalau semua tuan-tuan dan puan-puan notis untuk pilihan raya tahun ini pun kita tak pertandingkan jawatan setiausaha sebab setiausaha boleh dipilih dari kalangan ahli majlis ataupun boleh dipilih daripada bukan ahli majlis. Okay, so ini adalah prerogatif kepada ahli majlis untuk melantik setiausaha yang boleh berurusan dengan ahli majlis. Jadi ROS agak particular, dia keep on
tanya kita kenapa setiausaha you tak dilantik, kenapa setiausaha you tak menang pilihan raya, tak di pilihan raya kan. Jadi kita telah explain dan difaham. Okay. So pada 6 Januari 2021, selepas setahun lebih rasa, selepas setahun dan 5 kali pindaan diluluskan oleh pendaftar pertubuhan. Dan itu saya kira adalah hari yang paling meriah lah untuk kita sebab finally perlembagaan kita boleh pergi online dan ahli boleh akses. Jadi dia dikenali sebagai sekarang adalah Perlembagaan Persatuan Pustakawan Malaysia Pindaan 1998 dan kita nyatakan di situ mengandungi semua pindaan sehingga 25 hari bulan Disember 2020. Next Yati. Okay, so ada 18 komponen semua, nanti Puan Ratna akan terangkan, ada 18 fasal. ROS menggunakan perkataan fasal, maknanya fasal 1 sampai fasal 18. Dalam bahasa Inggeris kita gunakan istilah clause, ya. So dalam bahasa Melayu tak guna klausa, dia guna fasal, dan bahasa Inggeris kita translatekan sebagai clause. So clause 1 name, clause 2 place of business contohnya. So next Yati. So ada 18 fasal semua sekarang, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak akses, boleh diakses di website ni, di laman web ni. Cuma kita tengok sekarang ada benda yang kita perlu pindah, ya. Bukan perlu yang kita pindah, kita perlu edit lah sebab perlembagaan tu dalam bahasa Inggeris tapi incorporating all amendments tu dalam bahasa Inggeris. Atas tu dalam bahasa Melayu, so kita terlepas pandang lah. Ada benda yang kita lepas pandang. So next Yati. Pindaan akan datang, kita masih terdapat. So bila kami dalam proses sebab pindaan kita, perlembagaan kita dalam bahasa Melayu, dan kopi yang sebenarnya jika ada berlaku apa-apa kekeliruan, ketidaksefahaman, kita akan merujuk kepada versi bahasa Malaysia. Okay, itu adalah versi yang sahih. Tetapi kita juga perlu terjemahkan kepada bahasa Inggeris sebab kadang-kadang kita ada persatuan association daripada luar negara yang ingin merujuk kepada kita punya perlembagaan, especially dia nak tahu kita punya keahlian, kita punya makeup, the way kita run the organisation. So semasa kami nak buat translation, kita dapati bahawa ada lagi pindaan, ada benda-benda yang kita terlepas pandang. Ada ejaan, premis jadi pemis, mesyuarat jadi masyarakat, dan bullet list setengah ada bracket, setengah tak ada bracket. Jadi kita akan betulkan dan kita akan pindah, dan cadangan ada terdapat saya rasa 9 pindaan, bukan pada konten tapi pada susunan tata bahasa, dan mungkin kita akan bentangkan, dan saya selaku setiausaha akan bawa pindaan ini sebagai usul di mesyuarat agung tahunan PPM pada 28 Mei nanti. So harap-harap semua akan hadir supaya you all boleh tengok apakah pindaan-pindaan yang akan dibawa dan sama ada pindaan ini akan membabitkan konten ke tak. Tapi bila kami lihat dia tak membabitkan konten, dia just kepada susunan ayat, ejaan dan juga bullet list. Yati, saya kira itu saja. So terima kasih dan saya serahkan balik kepada Dr. Faizal. Alright, Puan Ratna, ada apa-apa nak tambah? Kalau tiada apa-apa, kita boleh proceed terus dengan fasa-fasalnya. Puan Ratna? Proceed je. Proceed terus. Alright, okay. So orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Kita ada 18 fasal, kita akan go through fasal-fasal tersebut, perlembagaan satu persatu, dan mungkin kita boleh memfokuskan pada beberapa fasal lah yang terdapat, contohnya pasal 4, 6, 8, 11, 12 dan 14. Akan tetapi kita akan cuba sedaya upaya go through one by one. Hasyati boleh keluarkan kita punya perlembagaan? So ini adalah Perlembagaan Persatuan Pustakawan Malaysia Pindaan 1998 dan mengandungi semua pindaan sehingga 25 Disember 2020 ya. Scroll bawah lagi Hasyati. Okey, bawah lagi. So fasa pertama adalah fasa nama. Puan Ratna nak explain sedikit? Okey, terima kasih Dr. Faizal. Okey. Saya nak mention di sini sedikit perbezaan dengan perlembagaan yang lama. Perlembagaan yang lama, kita tidak menggunakan perkataan fasal. Kita terus kepada nama dan takrif. Okay. Tetapi yang baru mengikut template ROS hanya nama dan mengandungi 1, 2, 3. Di yang lama tidak ada
taraf pertubuhan. Yang itu yang tak ada. Tetapi yang baru ni jelas apakah taraf pertubuhan kita. So yang kita punya taraf pertubuhan adalah kebangsaan. Dan ada contoh-contoh perlembagaan yang lain, mereka mempunyai taraf pertubuhan yang berbeza. Contohnya bercawangan. Betul ke Dr. Aizan? Ya, bercawangan. Pertubuhan bercawangan. Pertubuhan bercawangan. Ya. Alright. Hasyati, boleh scroll lagi ke bawah? Untuk fasa 2 kita ada tempat urusan. Saya rasa ni straightforward lah kepada semua ahli. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan adalah alamat yang tertera dan alamat surat menyurat adalah alamat yang tertera juga. Ke bawah sedikit Hasyati. Dr. Faizal, mungkin sedikit penerangan ya. Katalah pada masa akan datang, jika ada di kalangan penuntun yang akan memegang jawatan dalam ahli majlis, jika pada satu hari dan ketika nanti kita pindah ke tempat lain dan alamat bertukar, mohon ambil perhatian bahawa perlembagaan perlu dipindah. Ya. Alright. Dan saya nak tambah sedikit, iaitu sekiranya berlakunya pertukaran alamat, perlulah mendapat kebenaran pertubuhan. Maknanya kita kena usulkan kepada mesyuarat agung bahawa pasal 2 perlulah dipindah kepada alamat yang terkini. Maksudnya hanya usul di AJM saja membolehkan sebarang pertukaran untuk hanya dengan kelulusan di mesyuarat agung. Perlu dibangkitkan apa-apa saja berkaitan perlembagaan, perlulah dibangkitkan, diusulkan di dalam mesyuarat agung Persatuan Pustakaan Malaysia yang selalunya pada dalam 6 bulan yang pertama. Perlu kena ada usul. Tak boleh macam tiba-tiba je dalam mesyuarat agung angkat tangan nak tukar, tak boleh. Maknanya bila kita sebut usul, yang ingin membawa usul itu hendaklah memberi notis kepada setiausaha persatuan apabila setiausaha mengeluarkan notis mesyuarat mengatakan akan diadakan mesyuarat agung. Dan sekiranya sesiapa ada usul untuk dibentangkan, sila isi usul berkenaan. So semasa itulah usul untuk meminda perlembagaan perlu dibawa. Tidak boleh macam bila dah ada mesyuarat, saya nak pindah. Tak boleh. Kena ada notis di mana semua ahli mengetahui ada usul mengenai pindahan perlembagaan dan supaya mereka boleh prepare lah. Nak bantah ke, nak sokong dan sebagainya. Terima kasih. Alright. Untuk fasa 3 kita ada tujuan dan matlamat. Dr. Aizan, Poratna? Yang ini lebih pada objektif ya. Kalau kita lihat perlembagaan lama, kita ada 15 yang kita perlu ingat 15 tu adalah ke masa 1998. So sekarang ni dah masuk era baru, era IT dan sebagainya. Jadi kita telah pendekkan kalau tak silap saya pada 6 ke 5. Ya? Scroll ke bawah sikit. So ini sangat jelas. Ini adalah objektif penubuhan PPM. Sangat jelas. Ini sangat jelas. Saya tambah satu, Dr. Faizal. Yang lama kita ada satu peruntukan mengenai bahasa. Kiranya fasa 3 adalah mengenai bahasa, iaitu bahasa rasmi adalah bahasa Malaysia. Yang baru tidak ada mention, tidak dinyatakan apa-apa. Okey. Baik, kita proceed ke pasal 4 iaitu pasal yang saya yakin Puan Ratna dan Dr. Aizan perlukan masa sedikit untuk discuss dengan lebih lanjut. Saya serahkan kepada Puan Ratna dan Dr. Aizan. Ratna, you go ahead please. Okay, alright. Fasal 4 ya. Fasal 4 adalah mengenai keahlian ya. Di mana kami mengambil peluang untuk menyuai padankan dengan apa yang sedia ada bagi perlembagaan PPM yang lama. Dan juga kita ada juga membuat penambahan kepada jenis keahlian pertubuhan kerana kami melihat mungkin ada information professional yang berminat untuk menganggotai pertubuhan kita. So kita come up with kriteria seperti ahli profesional sepadan yang dibuka kepada bukan sahaja warga negara Malaysia
termasuk juga kepada luar negara. So itu yang nampak keperluan terjemahan tadi seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Nur Ezan tadi. Dan juga selain dari itu, kita juga telah masukkan keahlian ahli profesional tidak bergaji. So sebab mungkin ada bekas-bekas librarian yang berminat untuk berpersatuan, untuk mengisi masa lapang dan mungkin ingin menyumbang kepada PPM. Dan selain dari itu, kita telah murnikan jenis yang itu kita masuk dalam kita terangkan mengenai ahli institusi, dan juga kita juga ada kategori ahli gabungan ni kita pecahkan kepada dua, iaitu satu adalah ahli gabungan perseorangan yang di mana ianya dibuka kepada Malaysian dan juga non-Malaysian, dan satu lagi kategori ahli gabungan kepada institusi selain yang terdapat dalam fasal kita ini. Maknanya kita make it lebih luas, ya. Kriteria yang dinyatakan di dalam ahli institusi adalah perpustakaan dan pusat maklumat dalam dan luar negara. Yang ini maknanya kita telah meluaskan tafsiran ahli institusi tadi kepada bukan saja perpustakaan atau pusat maklumat di dalam negara, dan dibuka juga kepada luar negara. Dan yang lain-lain tu adalah sama seperti yang terdapat di dalam yang lama, cumanya kita ada masukkan satu perkara, sub perkara 2, tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadang dan disokong oleh ahli dan dihantar kepada setiausaha. Di mana selepas itu setiausaha akan bentangkan di dalam mesyuarat ahli majlis untuk dipertimbangkan oleh mesyuarat. So di sini juga majlis boleh mempertimbangkan sama ada untuk terima atau tolak permohonan untuk menjadi keahlian tersebut. So saya rasa yang lain tu adalah sama seperti yang lama, di mana ahli boleh merujuk di dalam perlembagaan ini apakah hak enjoyed by setiap ahli. Di mana di sini kalau kita semak di sub perkara 5, ahli mempunyai hak menghadiri mesyuarat agung khas, menerima laporan tahunan, jurnal, buletin, terbitان percuma lain. So di sini semua ahli sekiranya anda menjadi ahli, ini adalah antara yang you akan terima, selain daripada menerima laporan segala macam jurnal yang diterbitkan oleh persatuan, anda juga berhak menerima potongan harga yuran, mana-mana aktiviti seperti kursus ataupun bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh persatuan, setiap ahli berhak terima potongan harga. So itulah sebabnya kita ada perlembagaan. Di sini kita boleh semak apakah dia apa dia yang you dapat daripada bila you menyertai Persatuan Pustaka Malaysia. Dr. Faizal, mungkin saya nak tarik perhatian. Hasiati tolong bawa, tolong show keahlian perkara G. Hasiati? G. Atas. G, atasnya G. Ya. Okay. Ya, this one. Okay, yang ini. Yang ini kita buat satu dan telah dipersetujui oleh ahli, satu perubahan yang agak drastik juga. Untuk ahli bersekutu, ianya adalah mereka yang terlibat dalam bidang kita. Contohnya, you are working in a library tapi you tidak ada kelayakan profesional as a library science. Sebab untuk menjadi ahli PPM, you mesti ada kelayakan perpustakaan. Perkataan perpustakaan tu mesti ada dalam you punya you degree ke diploma whatever.
So contohnya you adalah from archives dan dalam archives memang you tak ada perkataan perpustakaan tapi memang you arkivis yang bekerja dalam perpustakaan. So you boleh jadi ahli bersekutu. Yati boleh pergi balik dekat A tak? Yang atas sekali, A, atas. Okey, ini adalah benda yang baru yang kita buat. A, atas sedikit Yati. Lagi okey, A. Tengok kriteria keahlian. Seseorang yang bermastautin di Malaysia dan mempunyai kelayakan profesional yang diiktiraf atau yang atau tu ahli bersekutu yang telah berkhidmat dalam perkhidmatan perpustakaan dan maklumat tidak kurang daripada 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalaulah you tak ada qualification library science tapi you bekerja di libraries dan telah menjadi ahli bersekutu selama 7 tahun atau lebih dan bayar yuran tiap-tiap tahun, then ahli bersekutu ni boleh membuat permohonan kepada ahli majlis untuk menjadi ahli profesional. Okay. Dan ada beberapa kriteria yang comes with it lah. Yang ini ahli majlis tahu dan dia tahu. So ini yang benda baru yang kita masuk dan telah dipersetujui oleh semua ahli semasa mesyuarat. Yang ini yang diorang memang bincang secara besar-besaran semasa kita bentangkan draft pindaan ni. Sama ada nak masukkan, tak masukkan, berapa tahun, apa dah kelayakan. So sekarang ahli bersekutu adalah mereka yang tidak mempunyai kelayakan Library and Information Science tetapi bekerja di perpustakaan. Dan setelah mereka menjadi ahli bersekutu selama 7 tahun berturut-turut dan menjelaskan semua yuran dalam tempoh tersebut, dan dia boleh memohon. Perkataan keyword sini adalah dia perlu mohon. It is not automatic ya. Sama juga dengan ahli seumur hidup, you perlu mohon. Kita tak bagi automatic, you automatic you akan jadi ahli seumur hidup, automatic you akan jadi ni, no, you kena mohon. So itu adalah kelainan atau benda baru yang kita tambah dalam keahlian kita. Otherwise yang lain tu agak sama dengan perlembagaan lama. Tu je Dr. Izan, saya ada satu soalan ni. Ya, Just saya. now you mention about 7 tahun berturut bekerja di library. Ya, saya. Ataupun 7 tahun berturut menjadi ahli bersekutu baru boleh jadi ahli profesional. 7 tahun berturut menjadi ahli bersekutu. Okey, sebab dalam ni adalah atau ahli bersekutu yang berkhidmat dalam perkhidmatan perpustakaan dan maklumat tidak kurang 7. So meaning to say dia memang ada kena 7 dan menjadi ahli bersekutu selama 7 tahun. Sebab kriteria untuk dia jadi ahli bersekutu adalah dia mesti bekerja dalam library. The minute dia keluar daripada library, contohnya tiba-tiba dia pergi kerja dekat company mana-mana yang tak ada library, means dia automatically tak boleh jadi ahli bersekutu. Dia boleh jadi ahli lain pula dalam kategori ni, ahli gabungan rasanya. Saya mohon kepada ahli-ahli bersekutu yang lain dah boleh update lah status masing-masing. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah melebihi 7 tahun dan boleh menjadi ahli profesional. Baiklah, jika tiada tambahan lagi daripada Puan Ratna dengan Dr. Izan, boleh kita proceed, Hasyati? Yes, please. Go ahead. Ya. Kita ke fasa ke-5, pemberhentian dan pemecatan ahli. Puan Ratna, nak start dulu. Fasa 5 ni, Ratna, I will do this one. Fasa 5 ni is quite straightforward. Is that kalau you dah tak minat jadi ahli, that means you kena buat tulis surat 2 minggu kepada setiausaha dan all hutang-hutang. Maknanya kalau yuran lah, you ada yuran yang you tak bayar ke atau apa-apa, then kita akan proses dan kita akan hentikan keahlian you. Dan juga ada juga yang clause nombor 2 ni adalah mengenai pemecatan atau pemberhentian sebab you gagal mematuhi perlembagaan atau you membuat sesuatu yang mencemar nama baik pertubuhan dan sebagainya, dan ahli majlis berhak untuk memecat seseorang ahli itu, tetapi ahli itu boleh buat penjelasan, dia boleh bela diri, dan kalau munasabah sebab yang diberikan mungkin majlis akan pertimbangkan. Dan yang boleh tunda pemecatan ahli adalah ataupun batal keputusan majlis selepas rayuan dibuat adalah mesyuarat agung tahunan. Okey, mesyuarat agung boleh ada kuasa. Bagaimana pula dengan ahli majlis yang ingin meletak jawatan, Dr. Izan? Meletak jawatan sebagai ahli majlis ke meletak jawatan sebagai ahli PPM? It can be both. Kalau ahli majlis pun dia benda yang sama. Dia perlu membuat surat sebab it's a form of formality, and juga kalau you ahli majlis, you nak letak jawatan sebab you dilantik oleh ahli semasa pilihan raya. So it's only right, it's only fair that you maklumkan kepada majlis that you nak letak jawatan, dan majlis akan maklumkan pada ahli.
Alright, okay. Kita ada ada 2 kes kot yang telah berlaku yang memang ahli majlis menarik diri dan due process should be there, and I think due respect should be given to the ahli sebab yang melantiknya adalah ahli. Betul. Kita proceed, Hasyati. Pasal ke-6, sumber kewangan, Puan Ratna. Okey, pasal ke-6, yang ini sebenarnya nak cerita pasal sumber pendapatan persatuan lah. Okey, iaitu diperolehi dari kita punya bayaran pendaftaran. So, dan juga seterusnya selain daripada bayaran pendaftaran, kita juga ada yuran lah. Jadi yuran dengan bayaran masuk tu berbeza. Yuran ni macam yuran adalah tahunan. Bayaran masuk tu adalah sekali sahaja, kecuali sekiranya you ada lapse dalam payment, bila mungkin lepas 3 tahun macam tu baru you nak join balik, you kena bayar balik bayaran masuk. Okey. Untuk dari segi yuran ni, kita ada masukkan beberapa perubahan lah, melihat kepada sekarang ni semua gaji dah naik dan sebagainya. Jadi kita ada kategori untuk ahli profesional bawah 5,000, gaji yang 5,100 ke bawah sebulan, bayaran pendaftaran keahliannya adalah RM40 dan seterusnya lah. Dan juga kita juga ada, kalau minta Yati tolong bawakan ke page yang ke-9. Ya, selain daripada yuran, kita punya sumber kewangan adalah dari sumbangan, di mana pertubuhan membenarkan penerimaan sumbangan dalam bentuk wang dan barangan, dan perkara ini perlulah diisytiharkan dalam penyata tahunan pertubuhan. Ya, pendapatan persatuan pada tahun semasa tu adakah daripada yang mana? Maknanya kena nyatakanlah sumbangan apa dan sebagainya, whether dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk tunai. Kita juga boleh terima kutipan derma, dan juga kita juga boleh juga sumbangan kewangan kita mungkin juga daripada kegiatan di mana kita buat beli aset dan sebagainya, dan kita memang dulu kita laburkan kita punya sedikit ke bank kan Dr. Ezan, kita memang ada laporan Fixed deposit. Ya, dan dulu persatuan kita pernah ada harta lah, kita ada harta bangunan dulu di Shah Alam tak silap saya, dan itu pun kita sekarang ni kita dah jual. Maknanya bila dalam perlembagaan kita ada satu clause yang menyatakan kita dibenarkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, so kita tak ada masalah lah nak buat, sama ada kita nak jual ke, nak beli ke, nak labur dan sebagainya. Ini adalah mengenai fasal sumber kewangan lah, yang di mana jelas ada peruntukan dalam perlembagaan yang menyatakan di mana, dan fasal ini memang tak ada di perlembagaan kita yang lama. Okay. Perubahan yang ketara dalam sebab kita kena rush through very quickly ya. Perubahan yang ketara dalam yuran ni, yang fasal ini adalah kalau kita tengok kita ada ahli pesara, ahli profesi yang tidak bekerja, kita dah masukkan dia cuma perlu bayar RM30 saja setahun. Jadi mana-mana pesara yang tidak renew dia punya membership sebab gaji dia sekian-sekian, please do so, sebab sekarang it's only RM30. Kita naikkan sikit yuran ahli penuntut daripada 10, tak silap saya kita naikkan kepada 20, so that they are more committed, and then kita boleh bagi lagi banyak pelibatan mereka dalam persatuan. Dan lagi satu perubahan ketara adalah keahlian institusi. Dulu kita buat blanket, semua institusi bayar 500 tak silap saya. Sekarang kita dah bagikan ikut jumlah populasi. Contohnya perpustakaan besar more than 25,000 user, perpustakaan awam 2 juta pengguna, baru kita kata dia bayar 600, sederhana. Kita ada perpustakaan kecil. Dan kita juga masukkan satu komponen baru, iaitu perpustakaan sekolah. Kita tak nak perpustakaan sekolah bayar 500 kan, sebab dia sekolah. So perpustakaan sekolah cuma bayar RM50 untuk menjadi ahli sebagai perpustakaan sekolah. Selain daripada itu tak ada apa-apa perubahan dah.
Baiklah. Hasyati, kita proceed ke fasa ke-7, ke-6? Ke-7. Fasa ketujuh ni lebih kepada perjalanan mesyuarat agung ya. Jadi dinyatakan berapa orang perlu hadir, berapa orang quorum yang kita perlu ada dan juga berapakah apakah jumlah berapa hari semua. This one yang ini specifically menjelaskan bagaimana mesyuarat agung perlu dijalankan. Okay. Jadi ahli-ahli perlu peka. Katalah tiba-tiba majlis melanggar peraturan ini, quorum tak cukup, masih buat, that means you have a right to say no. Mesyuarat agung ini tidak diperlakukan. So that's why ahli-ahli mesti peka dengan apa yang terdapat dalam perlembagaan. So yang ini kita nyatakan bahawa saya korang very fast ya, bila mesyuarat agung tu akan diadakan, quorum setiap tahun mesti diadakan within 12 months tu, dan apa yang akan dibentangkan di mesyuarat agung ya, laporan majlis, bendahari, pilih ahli majlis, lantik juru audit, mengurus perkara lain, dan setiausaha perlu hantar notis 14 hari sebelum mesyuarat agung. And then you can also have mesyuarat agung khas. This is extraordinary annual general meeting. Yang ini bila difikirkan perlu oleh majlis ataupun bila ahli 1/5 daripada jumlah ahli meminta diadakan mesyuarat agung khas. Untuk tujuan apa? Mungkin untuk tujuan pindaan perlembagaan. Tiba-tiba ahli rasakan bahawa pindaan perlembagaan ada benda yang agak tak betul. Dan ahli memang nak pindah benda tu secepat mungkin. So 1/5 daripada jumlah ahli perlu membuat surat kepada majlis mengatakan bahawa mereka hendak mesyuarat agung khas. Dan majlis bila terima surat ni perlu ada mesyuarat agung khas. Okay. Dan perjalanan mesyuarat agung khas sama macam mesyuarat agung biasa. So itu adalah perjalanan mesyuarat agung. Fasa 8 lebih pada jawatankuasa, inilah ahli majlis. Yang ini kita kata, I run very quickly ya through Faizal. Fasa 8 adalah jawatankuasa dan kita nyatakan di sini pilihan raya diadakan setiap 2 tahun sekali. So tahun ini adalah tahun pilihan raya, so kita lantik presiden, naib presiden 1, naib presiden 2, seorang bendahari dan 6 orang ahli majlis. Tengok di situ kita tidak nyatakan yang kita lantik setiausaha. That has always been the practice dalam PPM. Kita tak letak jawatan setiausaha untuk pilihan raya sebab kita bagi prerogatif kepada presiden, sebab yang akan bekerja dengan setiausaha adalah presiden. Kita bagi prerogatif kepada presiden untuk melantik setiausaha sama ada dari kalangan ahli majlis yang menang pilihan raya atau ahli majlis yang dilantik. Itu dia clause dia 2 orang je. Okay? So ini adalah clause 4 ni, tengok clause 4, seorang setiausaha, seorang penolong setiausaha, seorang penolong bendahari. 3 orang ni boleh dilantik dari kalangan ahli biasa kalau dirasakan perlu, dan dinyatakan juga apakah tugas-tugasan mereka. Okay, mereka boleh buat apa-apa tugasan majlis. So again, saya rasa ahli perlu tahu tentang perlembagaan so that dia boleh mempersoalkan, bertanya jika perkara-perkara ini tidak dilakukan oleh ahli majlis. So tugas-tugas majlis telah digariskan A sampai G, and then 1 sampai 5, A sampai H. Dan juga kita ada majlis diberi kuasa untuk melantik jawatankuasa, kumpulan dan majlis hubungan bersama. Jawatankuasa ini adalah semua jawatankuasa dalam PM. Kumpulan ini adalah Kemenangan Utara, Selatan, Timur, Sabah, Sarawak. Majlis hubungan bersama ini lebih mirip kepada perhubungan kita dengan pertubuhan-pertubuhan lain. Jadi kita ada satu majlis hubungan bersama dengan Library Association of Singapore. Memang kita ada. So far seingat saya satu tu je lah. Dan juga diletakkan kalau jawatankuasa you all kena buat ini. Okay. Pengurusi pilih ahli jawatankuasa, rancang, selia, etc. So fasa 9, saya serahkan pada Rana. Fasa 9, Rana kewajipan pegawai-pegawai. Fasa 9 adalah mengenai kewajipan-kewajipan pegawai. Maknanya di sini menerangkan apa tugas presiden, presiden 1, presiden 2, dan juga walaupun setiausaha itu tidak dilantik, tetapi di fasa 9 ni dinyatakan apa yang setiausaha perlu lakukan. Dinyatakan dengan jelaslah pasal daripada ada 8 perkara ya. Ada 8 perkara, 1 untuk presiden, 2 untuk naib presiden 1, 3 untuk naib presiden 2, 4 untuk setiausaha, 5 untuk penolong setiausaha, 6 bendahari,
7 penolong berdahari dan 8 apakah kewajipan-kewajipan bagi ahli majlis biasa. Memang sudah dinyatakan dengan terperinci lah di sini. Itu mengenai fasa 9 lah untuk Alright. pengetahuan semua ahli. Kita Fasa teruskan 10. ke fasa 10, kewangan. Purana. Okey, fasa 10 kita sebelum ni ada fasal tentang sumber kewangan Betul. itu sumber. Tetapi yang ini adalah khusus tentang kewangan. Okey, peruntukan yang disediakan untuk kewangan ni memaklumkan apakah had-had bagi bendahari, berapa jumlah wang tunai yang dia boleh simpan pada satu masa dalam tangan dan apa yang perlu dilakukan. Macam contohnya sekira hendak digunakan apa dia punya keperluan. Macam contohnya di perkara 3, pasal 10 perkara 3 menyatakan segala cek atau pengeluaran wang dari akaun pertubuhan hendaklah ditandatangan bersama Presiden atau Naib Presiden 1 dan bendahari. Maknanya mana-mana cek perlu ada 2 tanda tangan. Sama ada Presiden dan bendahari ataupun Naib Presiden 1 dan bendahari. Maknanya selain daripada 3 orang ni tidak boleh keluar, tak boleh tanda tangan lah. Macam tu lah. Ada 8 perkara ya. Yang seterusnya menyatakan tentang sekiranya perbelanjaan lebih daripada 10,000 apa perlu dibuat. Kalau di perkara 4 tu menyatakan perbelanjaan lebih 10,000 tidak boleh dibayar tanpa kelulusan majlis. Sekiranya 50,000 lebih daripada 50,000 perlu dapatkan kebenaran daripada mesyuarat agung. Maknanya tanpa dibangkitkan di mesyuarat agung, perbelanjaan lebih daripada 50,000 ni tidak boleh dibenarkan. Itu sebabnya sebelum ni masa kita nak buat sambutan 60 tahun tu, dia adalah melalui mesyuarat agung punya kelulusan. So kita harap ahli-ahli sekarang lebih jelaslah tentang macam mana kewangan pertubuhan dibelanjakan. Okey, dan seterusnya menyatakan mengenai penyata kewangan perlu dikeluarkan pada setiap tahun dan hendaklah diaudit, disemak oleh juru audit yang dilantik dalam mesyuarat agung juga. Dan tahun kewangan dinyatakan pada perkara 8 iaitu adalah secara fiscal year lah 12 bulan. Bermula dari 1 Januari berakhir pada 31 Disember. Yep. Baik, fasa 11 juru audit Dr. Izzan. Fasa 11 adalah mulai juru audit. Juru audit selalunya dilantik semasa mesyuarat agung tahunan dan mereka pegang jawatan selama 2 tahun. Jadi juru audit kita pada kali ini adalah Puan Nurul Diana dan juga Encik Adnan. Dan tahun ni kita akan buat pelantikan sama ada kita kekalkan dia ataupun kita lantik yang baru. So kerja dia orang agak remeh juga sebab dia kena go through all the perbelanjaan kita dan pastikan bahawa benda tu tepat. Dan dia bukan hanya audit yang sentral dia juga audit benda-benda yang daripada kumpulan dan jawatankuasa. So peranan juru audit amatlah penting. Jadi kalau tuan-tuan atau puan-puan dilantik sebagai juru audit, saya semasa MAT saya sarankan terima macam Puan Diana dan juga Encik Adnan. Mereka terima dan ini adalah satu pengalaman yang baru bagi mereka tapi tak ada masalah sebab bendahari ada dan bendahari kami agak berpengalaman dalam urusan keuangan PPM. Okay, so juru audit adalah dilantik sebagai MAT. So fasa 12 pentadbir harta adalah pemegang amanah. Ini adalah 2 orang yang dilantik daripada bukan ahli majlis. Buat masa sekarang saya rasa it's tak silap saya is Tuan Syed Salim dengan saya tak ingat lagi 2 orang. Saya rasa pada masa ini kita ada 3. So mungkin Dr. Faizal selaku VP 2 perlu ada rancangan ataupun ada acara dalam MAT tahun ni untuk melihat balik lantikan semula pentadbir harta. Dan juga ahli majlis mesti pastikan bahawa sekarang, dulu tak ada tau, you all mesti dapat sijil perakuan. Jadi bila you dah namakan pentadbir harta, you all kena buat kepada ROS satu surat mengatakan mereka ni adalah pentadbir harta you all dan ROS akan keluarkan satu surat sijil perakuan yang dikeluarkan oleh pendaftar pertubuhan dan dimeteri dengan meteri pertubuhan yang COP tu lah, okay. Dan ini adalah berkenaan semua harta. So far harta kita adalah bangunan kita tak ada, kita cuma sekarang harta kita lebih dalam bentuk keuangan dan juga bentuk-bentuk yang
peralatan yang kita ada di office, komputer, scanner, etc. So Alright, harta baik. besar kita tak ada. Okey, 13 pula adalah tafsiran. Yang ini tafsiran, Rana, I think you are in a better position to explain about tafsiran here. Sebenarnya ada ahli yang membangkitkan tentang sesuatu yang tidak macam dia very vague kan. Jadi hanya boleh dibangkitkan dalam mesyuarat agung lah. Maknanya seorang bertanya, jadi majlis kena buat kena review, kena dapatkan nasihat dan maklumkan di dalam mesyuarat agung. Fasal 13 membenarkan perlembagaan itu dibuat tafsirannya. Maksudnya ada Baik. peruntukan. Okey, fasal 14 lebih 14. menjurus kepada penasihat dan penaung ya. Kita tak pernah melantik penaung. Ada ura-ura untuk melantik tetapi kita tengah cari siapa nak lantik. Kalau kita lantik daripada kalangan orang yang paling atas, protokol yang kita pilih ikuti. Kalau kita lantik daripada kalangan menteri, kita kena fikirkan menteri berubah-ubah. So sehingga kini PPM masih tidak ada penaung tapi kita ada penasihat. Betulkan saya Dr. Fazal, saya rasa penasihat kita kali ini adalah Datuk Dr. Zaitun Osman, Datuk Zawiya Baber dan juga Puan Rashidah Begum. Puan Rashidah Begum saja. Rashidah Begum saja. Jadi you all boleh lantik 2. So sekarang ni kalau mungkin ahli majlis ingin melantik lagi seorang, then you can do it during the MAT. Yep. Yang ini adalah fasal 15 ya, adalah larangan. Larangannya apa benda yang kita tak boleh buat. So kalau ahli langgar-langgar any one of these, boleh dikenakan tindakan tata tertib. So ada 5 larangan dan lebih menjurus kepada perjudian. Ya, tak boleh main judi, kita tak boleh buat loteri, kita tak boleh apa-apa wang-wang semua lah. This is concern about finances dan juga perjudian. Fasal 16 adalah pindaan perlembagaan. Dr. Ezan, saya nak tambah sikit. Larangan ni ya, sekiranya ada ahli yang didapati dan dibuktikan melanggar fasal 15, persatuan boleh menggunakan fasal 5 untuk mecat. Pemecatan ahli. Okay. Pasal 5 tadi kan? Tetapi dalam fasal ini juga dalam dalam perkara 2 ahli tu boleh defend. Jadi boleh guna ahli perlu tahu perlembagaan lah. Kalau you dipecat, you kena tahu you punya hak, you boleh defend. Itu dia. Terima kasih. Saya tertarik dengan perkara 5 ya. Kita tak boleh bayar kalau kita dapat faedah, kalau kita dapat keuntungan back, apa-apa keuntungan pun, very clear clause ni ya, you tak boleh bayar bonus kepada mana-mana ahli pertubuhan. Tapi kita boleh bayar gaji. Ya. So ini ada saya rasa perkara baru Rana. Masa dulu saya tak ada, baru hari ni saya nampak. Anyway, fasal 16 adalah pindaan perlembagaan. That means kita boleh pindah. Tapi pindaan mesti dalam mesyuarat agung. Sama ada mesyuarat agung tahunan, macam akan dilakukan pada 25 Mei ni, atau mesyuarat agung khas di mana 1/5 daripada jumlah ahli perlu membuat permohonan. Dan permohonan untuk pindah perlembagaan mesti buat bila pindaan diluluskan. Macam tahun ni saya dah buat usul untuk pindah perlembagaan sebulan sebelum tarikh, dan jika usul saya diluluskan, ahli majlis ataupun setiausaha majlis perlu hantar kepada ROS pindaan tu dalam masa 60 hari dari tarikh keputusan ya, dan ROS akan luluskan dan dia akan buat kad kasa pada hari yang ROS luluskan. Macam perlembagaan sekarang dia berkuat kuasa pada 6 hari bulan Januari 2021. Jadi bila pindaan masuk nanti, pindaan baru masuk, ROS akan bagi tarikh baru untuk kuat kuasa. Okay. Dan 17 adalah pembubaran. Ini harap-harap kita jangan buat lah. Okay. Ini jangan berlaku pada kita lah. Jika 2/3 daripada ahli merasakan bahawa PPM ni dah tak ada berfungsi, dia boleh buat permohonan untuk mengadakan mesyuarat agung khas dan membubarkan PPM. Dan jika PPM dibubarkan, dan cara-cara yang bagaimana wang dan apa yang kita ada perlu diselaraskan, perlu dibagikan, semua akan diselesaikan dengan cara yang dipersetujui oleh mesyuarat agung khas. Jadi mesyuarat agung ini bila ada usul ataupun ada cadangan untuk membubarkan PPM dan semua ahli bersetuju,
That means di dalam mesyuarat itu juga akan ditentukan bagaimana duit yang kita ada tu pergi ke mana, sama ada kita nak dermakan pada orang, kita nak bagi pada itu semua akan ditentukan oleh dalam mesyuarat itu. Dan bila kita dah bubar, kita kena mohon, so kita kena tulis kepada pendaftar. Dalam masa 14 hari kita kata okey Ros, PPM memohon untuk membubarkan pertubuhannya dan kita sediakanlah semua minit mesyuarat etc. Fasal 18 lebih pada lambang, bendera, lambang dan rencana. Kita memang tak ada bendera. Dan lambang kita adalah yang ini yang kita guna sejak azali lagi, dan ramai yang bertanya pada kita apakah ini adalah buku. Hitam putih ni adalah buku bila kita tengok daripada atas ya. It's the books when you are looking from the top. Pustaka Sumber Ilmu ni kita guna perkataan pustaka dan bukan pustakawan sebab ini adalah tagline kita sejak kita dari dulu lagi. Kita memang guna tagline Pustaka Sumber Ilmu. Ada ura-ura untuk meminda tapi banyak mengatakan biar leave it as it is, Pustaka Sumber Ilmu, sebab di bawah ni kita dah jelas. Ada tulis Persatuan Pustakawan Malaysia kat bawah ni terang ya. So di bawah tu diterangkanlah lambang pertubuhan dalam bentuk kotak 4 segi, warna hijau digunakan sebagai latar belakang, perkataan PPM wanita etc. Cuma yang tak adanya, yang ni saya kena akui pada semua yang hadir bahawa yang tak adanya yang kita tengah mencari hingga kini, dan jika ada siapa-siapa yang terjumpa, apakah Yati naik atas balik kat logo tadi tu? Apakah maksud ni? Kenapa warna hijau digunakan? Kenapa warna hitam putih digunakan? Saya kira bila saya lihat balik kepada semua dokumen-dokumen yang ada, satu pertandingan telah diadakan untuk mencipta logo ni, dan logo ini telah dicipta oleh seorang kartografis ya, kartografis orang buat peta saya rasa, kartografis yang bertugas di UM ketika itu, dan telah diterima, dia menang pertandingan ni, dan saya kira mesti dia ada nyatakan apa all these things stands for. Tapi sehingga hari ini saya telah tengok semua dokumen tak ada. Jadi mungkin ahli majlis perlu pergi ke Singapura dan perlu pergi ke NUS sebab semua dokumen-dokumen PPM asal ada di NUS Library. Sebab NUS Library itu dulu adalah UM Singapore, dan semua dokumen-dokumen saya dimaklumkan oleh Ketua Pustakawan Chin Yen bahawa mereka masih menyimpan semua dokumen-dokumen asal MLG masa dia ditubuhkan di Singapura. So perlu mungkin ahli majlis pergi ke Singapura, sama ada pergi ke National Archives of Singapore ataupun pergi ke NUS dan lihat balik pada koleksi ini apakah maksud, dan kita put some meaning into hitam, putih, hijau, dan why the buku-buku digunakan ya. So selain daripada itu khas tak adalah itu je lah. Itu adalah semua apa yang patut. Apa yang kita ada melalui perlembagaan tu Dr. Faizal. 1-18. Betul. So memang menarik sebenarnya bila kita baca balik perlembagaan-perlembagaan kita ni sebab ia adalah tata cara dan guideline yang kita boleh follow jugalah. Saya rasa ada apa-apa yang tambahan daripada Puan Ratna dan Dr. Izan? Kalau tiada kita boleh wrap up our session. Dr. Izan, Puan Ratna? Kalau tiada, saya cuma nak nasihatkan ahli-ahli supaya you all ambil tahu. Ambil tahu mengenai perlembagaan sebab sesuatu pertubuhan itu, saya dimaklumkan oleh Ros masa kita sibuk-sibuk nama minda-minda ni. Ros agak jelas ya, pendaftar pertubuhan mengatakan sesuatu pertubuhan di Malaysia ini berjalan berlandaskan perlembagaan. Betul. Kalau tiada perlembagaan, sesuatu pertubuhan itu huru-hara. Dan setiap pertubuhan di Malaysia perlu mempunyai perlembagaan jika dia ingin didaftar di bawah ROS. Jadi dalam perlembagaan kita sangat jelas tentang duit. So you all janganlah mempersoalkan, kata kalau you all masih risau duit PPM pergi mana, yuran dapat banyak, kita buat apa. Sangat jelas dalam keuangan. Had wang yang boleh dibelanjakan oleh ahli majlis, had wang yang boleh diluluskan 10,000 kurang plus 10,000, petty cash 500, 50,000 perlu persetujuan mesyuarat agung, sangat jelas. Betul. Dan juga kalau you kata presiden buat apa, naik presiden buat apa, ramai-ramai lantik orang ni, kenapa sampai beramai sangat ahli majlis? Again, tanggungjawab dan kewajipan pegawai-pegawai jelas. Kalaulah you rasakan macam presiden tak buat kerja, naik presiden tak buat kerja, then you usulkan mereka dipecat, you usulkan mereka bertukar, semua tu adalah kuasa adalah di tangan ahli.
Tapi Betul. ahli perlu faham perlembagaan. Jangan buat-buat benda yang you buat tiba-tiba kita kata dalam perlembagaan kata tak boleh, maknanya you tak faham perlembagaan. So ahli-ahli please be sangat-sangat peka tentang keahlian sebab even yuran dinyatakan di situ. Apakah hak you? Kalau you tak dapat hak you seperti yang termaktub dalam perlembagaan, you boleh persoalkan majlis. Okey, perlembagaan Betul. kata I kena dapat A, B, C, D, E. Kenapa I tak dapat? Dan Betul. ahli majlis terpaksa menjawab. Okay. So perlembagaan tu sangat penting pada saya. Alright. And Puan Ratna, any last word? Ya, so saya berharap dengan penerangan ini semua ahli lebih faham, lebih jelas apakah hak-hak yang you enjoy because you membayar kan untuk keahlian dan Betul. sekiranya ada aktiviti yang dilaksanakan, you memang dengan menjadi ahli you enjoy certain privileges. Betul. Dan juga dengan itu saya berharap you gunakanlah kelebihan yang you dapat tu pergunakan. Sekiranya ada aktiviti, please join, please support our pertubuhan. Dan dengan menjadi ahli pun itu menunjukkan you punya komitmen kepada profession kita. Betul. Dan saya berharap untuk akan datang you akan lebih telus dan lebih jelas dan make use of your membership tu lah. Dan Betul. sekiranya ada apa-apa yang tidak jelas, you boleh terus semak sekarang apakah dia perlembagaan kita. Baiklah. Itu sahaja dari saya. So kiranya jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan lanjut berkenaan dengan perlembagaan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus hubungi Dr. Ezan dan Puan Ratna. InsyaAllah panel kita akan memberi penjelasan yang lebih jelas lah berkenaan dengan persoalan tersebut. Sebelum kita menutup webinar kita pada pagi ini, saya ingin mengambil kesempatan ini ingin menjemput ahli-ahli PPM untuk bersama-sama menyertai persidangan Tahunan Pustakawan Malaysia PTPM 2022 yang akan dijalankan pada minggu hadapan 25 hari bulan hingga 27 hari bulan Mei ini. Semua maklumat berkenaan dengan PTPM boleh dirujuk di dalam laman rasmi PTPM ataupun di Facebook PTPM ya. Hasyati, suka juga saya mewar-warkan pemilihan ahli majlis PPM sesi 2022-2024 yang akan dijalankan pada 19 hingga 28 Mei 2022 secara dalam talian dan pengumuman akan dibuat pada AGM PPM yang akan dilakukan pada next week juga. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak menerima sebarang maklumat berkenaan dengan pengundian, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi pegawai pilihan raya kita, Encik Azlan, ataupun menghubungi pegawai eksekutif PPM. Okay? Dan suka untuk saya bercakap juga berkenaan dengan AGM yang akan dilakukan pada 28 Mei ini. Persatuan akan mengadakan AGM yang bakal diadakan secara hybrid dari Perpustakaan Raja Tun Uda. Saya mewakili ahli majlis yang lain ingin menjemput ahli-ahli PPM yang berada di Lembah Kelang ataupun di mana jua anda berada yang berkesempatan untuk menghadiri AGM PPM pada tahun ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menghadiri secara online, kami akan memberi email RSVP ataupun registration insyaAllah dalam masa terdekat. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan untuk semak bahagian spam juga di dalam email. Kami kuatir email tersebut berada di dalam spam email. Okay? AGM kita pada tahun ini dapat mendapat tajaan daripada beberapa tajaan seperti Kowe, Borders Bookstore dan juga SA Accountants, voucher-voucher yang hebat yang disediakan kepada ahli PPM yang menghadiri AGM secara fizikal mahupun secara hybrid. Okay, jamuan hari raya untuk ahli PPM insya-Allah akan dilakukan juga pada selepas AGM kepada semua ahli-ahli yang hadir secara fizikal. Sekali lagi saya ingin menjemput ahli-ahli PPM untuk memeriahkan lagi AGM kita yang julung-julung kalinya kami adakan dan kita akan adakan jamuan hari raya selepas AGM kita. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada panel jemputan Dr. Nur Ezan, Hazijit Nasir dan Puan Ratna kerana kesudian meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini. Dengan ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya.